balik kepada dua isu ni tadi. Dan akhirnya yang mengeluarkan kenyataan berkenaan dengan isu ini, tuan-tuan. Isu Zahid ni. Siapa, tuan-tuan? Siapa yang mengeluarkan kenyataan? Yang pertama, yang mengeluarkan kenyataan tak setuju. Siapa? Muda tak setuju. Dia kata, kita akan tarik sokongan, kerajaan tak dapat 23/3. Tak setuju. Dia kata tak setuju dengan perkara ini. Maka dia akan berkemungkinan besar akan menarik sokongan. Orang kedua yang kata tak setuju dengan kes Zahid ni, siapa, tuan-tuan? Tak lain tak bukan. Jeng, Latifah Koya. Mahkamah Tiada Pilihan henti bodohkan rakyat, Latifah. Juga yang dilantik oleh Mahathir. Dua-dua mengeluarkan kenyataan tak bersetuju dengan pelepasan Zahid. Tapi dua-dua ni tak pernah keluar kenyataan apabila kes terhadap Muhyiddin Yassin digunakan. Tak ada siapa yang buat kenyataan, termasuklah Ambiga. Ambiga semalam keluar kenyataan, tak setuju. Latifah Koya tak setuju. Muda tak setuju. Dan mereka ni memang dikenali sebagai orang yang dulu incline kepada Mahathir. Tak tahulah sekarang kan. Tak adalah, ini otak bodoh saya je lah buat konspirasi teori kan. Kenapa tiba-tiba muncul watak-watak ini bila Zahid dibebaskan, tapi bila Muhyiddin Yassin dibebaskan, watak-watak ni tidak ada. Tuan-tuan pernah terfikir tak benda ni? Saya terfikir lama lah. Sebab kita kena faham. Tuan-tuan, jangan salah anggap. Tapi dulu korang cakap UMNO korup dan sebagainya. Ya. Kami cakap. Dan terbukti. Rosmah kena tangkap. Kemudian Najib dah masuk penjara. Dah terbukti kan? Apa yang kami nyatakan itu betul. NFC kan pasal lembu tu terbukti. Malah LCS pun terbukti. CEO dah kena tangkap. Terbukti. Betul? Dah kena dakwa lah. Tapi bersalah atau tidak itu cerita lain. Rosmah dah didapati bersalah. Najib dah didapati bersalah. Cuma bila melibatkan kes Zahid ni, ada something is wrong somewhere. Tak, tuan-tuan, kita bercakap tentang keadilan. Bila adil tu kena pada kita, kita seronok lah. Tapi bila adil tu tak kena pada kita, kita tak seronok. Tak boleh lah macam tu. Adil tu pada semua orang. Baik dia kawan, baik dia lawan kita. Kita kena adil. Baik kepada kawan, baik kepada lawan kita. So, dalam benda yang saya sebutkan tadi, saya dah nyatakan bahawa ada defektif, ada perkara yang tak betul dalam pendakwaan itu. Bukan saya kata Zahid tidak bersalah atau bersalah. Kan? Bukan saya kata Zahid bersalah atau tidak bersalah. Saya tak kata demikian, itu keputusan mahkamah. Cuma saya kata there is something wrong. Yassin, dia keluarkan kenyataan. Muhyiddin persoal jika ada arahan lepaskan Zahid. Polisi PN mempersoalkan jika terdapat arahan daripada pihak atasan supaya kes Zahid 47 kes terhadap Presiden UMNO dilepaskan. Sambil menyifatkan tidak akan Peguam Negara menggunakan kuasanya menarik balik pertuduhan sebagai sesuatu yang tidak bermoral. Muhyiddin berkata apa yang berlaku adalah titik hitam dalam keadilan negara. Tak. Kalau yang ini titik hitam, yang kes dia tu macam mana? Kalau ini dianggap sebagai titik hitam, habis kes dia tu titik apa? Kena titik. Habis kes dia tu macam mana, tuan-tuan? Itu saya kata tadi. Kalau bab dia, ini adalah keadilan. Tapi bila bab orang lain, ini adalah satu konspirasi teori, memang nak menjatuhkan Zahid. Tak. Nak menjatuhkan Zahid. Nak membebaskan Zahid. Tak. Be fair lah. Dan saya kata saya fair. Dalam UKSB, saya nyatakan kenapa saya kata saya setuju dengan hakim yang melepaskan kes Zahid. Saya setuju. Dalam kes ini pun kata, saya setuju dalam kes ini dilepas tanpa dibebaskan. Saya tak setuju Muhyiddin Yassin dilepas dan dibebaskan. Yang tu saya tak setuju. Sepatutnya dia dilepas tanpa dibebaskan. Kena rayu dulu, kemudian amend. Bukan dilepas dan dibebaskan. Rayuan sedang dibuat. Adakah kes Zahid ni akan dirayu? Of course lah, dia akan dirayu lah. Tapi saya tak tahulah, saya dengar dah dirayu dah ada proses dalam rayuan. Dan pendakwa raya akan 11 alasan kepada pendakwaan pasukan pendakwaan. 11 alasan. Yang pertama, setelah memanggil 15 saksi termasuk tertuduh, keterangan saksi ini perlu diteliti oleh pihak pendakwaan dan pihak penyiasat. Kedua, Ahmad Zahid telah mengemukakan 2 representasi kepada Peguam Negara masing-masing 8 Disember dan 25 Januari. Lanjutan representasi tersebut, pihak SPRM
pada 20 Januari memaklumkan kepada AGC bahawa ada perkara penting untuk siasatan lebih terperinci dilakukan. Ahmad Zahid sekali lagi mengemukakan 4 lagi representasi yang membangkitkan isu dan bukti baru yang sudah semestinya memerlukan SPRM untuk menyiasat perkara. Ada 4 lagi representasi membangkitkan isu dan bukti baru. Surat representasi itu turut menyentuh isu siasatan dilakukan sebelum, semasa dan selepas Ahmad Zahid dituduh di mahkamah. Maka ia dikatakan dibuat secara terburu-buru, cuai, peramatang dan tidak lengkap. Macam kes UKSB itu. Perkara ini menyebabkan reputasi dan nama baik AGC selaku pihak pendakwaan SPRM selaku badan penyiasat tercemar dan dilihat melalui kacamata umum seolah-olah kedua-dua jabatan ini merupakan institusi undang-undang. Bagi tidak menafikan hak ahli parlimen bahagian itu lebih penting, tiada salah laku di sisi undang-undang, pendakwaan percaya bahawa pertuduhan terhadap pengurusi BN perlu dihentikan buat masa ini. Tetapi, hanya memberi kesan lepas tanpa bebas sehingga siasatan yang lebih menyeluruh dan lengkap selesai. Maksudnya akan ada tangkapan ataupun ada pertuduhan lagi selepas ini. Mahkamah ambil balon mengenai pengumuman jemaah menteri untuk menubuhkan RCI bagi buku Tommy Thomas, Justice in the Wilderness. Dan pemimpin UMNO turut membangkitkan isu yang amat serius iaitu beliau menjadi mangsa pendakwaan terhadap rejim kerajaan sebelum ini. Selaras dengan penubuhan RCI, antaranya menyiasat dakwaan pelanggaran tanggungjawab profesional oleh pemegang-pemegang jawatan tertinggi dalam negara ini termasuk peguam negara. Baru-baru ini satu memo dalaman dikatakan dikeluarkan oleh AGC berkaitan kes yang sedang berjalan kini tular di media sosial. AGC mengambil tindakan. Ini sebelah ni tak perlulah terhadap perkara ini. So ada yang kata, tapi dah prima facie dia saya memetik kata Syed Saddiq. Prima facie belum tentu bersalah. Syed Saddiq dalam kes dia rasuah tu, salah guna kuasa tu, yalah, pecah amanah lah. Dia ada prima facie kes itu. Belum tentu bersalah. Betul lah tu. Bila masuk pembelaan, belum tentu bersalah lagi. Tak putus hukum. Jadi diberhentikan sekitar kerana ada bukti-bukti baru yang dia orang siasat. Kes Muhyiddin tu dilepas dan dibebas. Yang tu kenapa tak ada siapa yang buat bising? Yang ni tak bebas tuan-tuan. Dilepas tanpa dibebaskan. Dia ada dua. DAA, discharge amounting to acquittal. Dilepas dan dibebas. Satu lagi, discharge not amounting to acquittal. Dilepas tanpa dibebaskan. Erti kata, kalau dia lepas ini, dia boleh kena dakwa balik. Dilepas tanpa bebas ni, tak boleh dakwa balik tuan-tuan. Di atas pertuduhan yang sama, tak boleh. Walaupun ada bukti baru, tak boleh. Dalam kes Muhyiddin Yassin. Tapi dalam kes Zahid, boleh. Sebab itu saya kata, kalau kes Muhyiddin tadi, kita kena dakwa dia sebagai discharge amount. So, lepaskan dia, discharge not amounting to acquittal. Bagi saya, Hakim Mahkamah Tinggi terkhilaf dalam kes Muhyiddin Yassin apabila melepas dan membebaskan Muhyiddin Yassin. Sepatutnya melepas tanpa membebaskan. Melepas tanpa membebaskan perkara ini. Jadi tuan-tuan, kita fikir balik. Mahathir tiba-tiba keluar Muda, tiba-tiba keluar Latifah Koya, tiba-tiba keluar Ambiga. Saya tengah tunggu Maria Chin lagi. Kan? Maria Chin lagi ni. Ada ke tidak? Mana tahu, kok ada kan? Kita tunggulah kenyataan beliau nanti. Dan saya nak bawa kenyataan Zahid. Kenyataan Zahid, ada satu video dia. Kenyataan beliau sendiri dalam pengakuan bersumpah. Berkenaan, saya tutup dengan pengakuan bersumpah ini. Mana ni? Dan ada orang tak puas hati tuan-tuan. Tak apalah. Tuan-tuan tak puas hati. Bagi saya dah terangkan apa yang patut saya terangkan. Kalau dalam kes UKSB dahulu saya setuju. Sebenarnya dalam kes ini pun saya setuju. Sebenarnya. Kalau tuan-tuan rasa tuan-tuan tak puas hati, tak apalah. Itu pendapat masing-masing. Telah menyatakan bahawa Tun Dr. dan dalam keterangan bersumpah anak buah kami dalam mahkamah telah menyatakan bahawa Tun Dr. Mahathir Mohamad Perdana Menteri Malaysia pada ketika itu telah memanggil anak buah kami dan memberikan arahan dalam nada yang tegas pada anak buah kami untuk membubarkan UMNO atau sekiranya ingkar untuk menerima sebarang akibat sekiranya arahan tersebut tidak dipatuhi. Perjumpaan dengan Tun Mahathir adalah pada Jun 2018. Anak buah enggan tunduk pada ugutan Tun Mahathir tersebut dan pada 2 Julai 2018 anak guam telah dipanggil oleh SPRM untuk tujuan siasatan dan tindakan mahkamah. Anak guam kami telah dituduh pada 19 Oktober 2018 dan daripada tarikh tersebut kami telah mengemukakan sebanyak 8 kali
surat representasi kepada Jabatan Keuangan Negara yang terkini pada 25 Januari 2023 memohon untuk mengkaji semula pertuduhan tersebut dengan tujuan untuk menarik semula pertuduhan tersebut atas alasan yang kukuh bahawa tidak ada asas bagi pertuduhan tersebut. Dapat pembukaan pihak Okey. Yang selebihnya tuan-tuan boleh tengok kat Facebook saya. Kenyataan khabar daripada peguam Zahid Hamidi tersebut. Terpulang tuan-tuan This is a free country. Saya kemukakan hujah saya, tuan-tuan mungkin ada hujah tuan-tuan sendiri. Okay. Sekian daripada saya, orang yang tak glamour ni. Semoga terus share, like, subscribe. Dan terus bersama dengan kita insyaAllah. Selamat malam. Selamat beristirahat, yang penting lawan, tetap lawan. Assalamualaikum.